apa itu SKPMG2? Dan tempat SKPMG2 SKPMG2 standard 4. Ya, SKPMG2 standard 4. Nama saya Wilson Tiwei daripada PPI SMP 2023 kelas BNK. Dan saya hari ini ingin memberikan sedikit pengenalan dahulu apa itu SKPMG2. Dan SKPMG2 sebenarnya dalam nama sepenuh adalah Standard Kualiti Pembelajaran Malaysia Gelombang Kedua. Standard ini dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjadikan satu standard untuk menilai betapa baiknya pembelajaran telah diberi daripada guru kepada murid. Dan standard ini telah disanjung oleh semua pentadbir sekolah serta warga sekolah di sekolah Malaysia. Nama saya Brandon Lee daripada PPI SMP Ambulan Jun 2023 kos BNK. Hari ini saya akan memberikan sedikit pernyataan standard tempat SKPMG2, iaitu guru berperanan sebagai pemudacara dalam pembelajaran dan pengajaran atau dikenali sebagai PDP yang berkesan dalam tempoh persekolahan kepada murid. Ia bertujuan untuk memperkembangkan potensi murid dan secara menyeluruh lalu mencapai tahap optimum secara berterusan. Selamat sejahtera, nama diberi Ong Kedi dari Bimbingan dan Kaunseling. Guru yang berkesan dalam SKPMG2 Standard 4 terdapat 4 elemen. Pertama, memberikan penerangan jelas, wajar, relevan kepada murid-murid yang mempunyai soalan-soalan. Yang kedua, memaksimalkan masa PDP dalam masa singkat. Dalam masa singkat, guru-guru dapat memberikan ilmu pengetahuan secara optimal kepada murid-murid. Yang ketiga, mewujudkan kualiti pembelajaran. Seperti guru harus menyediakan bahan pengajaran yang kualiti sebelum mengajar murid. Yang terakhir, mewujudkan pengajaran pelbagai hala seperti latihan dalam kumpulan LTK. Itu sahaja 4 elemen dalam sesi PDP pengajaran dan pembelajaran. Baik, sekarang saya akan memberikan penerangan lebih lanjut terhadap standard keempat SKPMG2. Kita semua tahu bahawa SKPMG2 standard keempat ada mengatakan ada guru mempunyai 6 ciri berkesan. Yang pertama adalah guru sebagai perancang, kedua adalah guru sebagai pegawai, Dan yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Dan yang keempat, guru sebagai pendorong. Lagi 2 ciri, guru sebagai penilai, implikasi terhadap guru. Baik, sekarang saya akan membuat penerangan yang lebih lanjut terhadap guru sebagai perancang. Baik, guru sebagai perancang adalah ciri pertama yang boleh tengok dalam SKPMG2 standard keempat. Baik, kita semua tahu bahawa guru berperanan sangat tinggi untuk memberikan ilmu pengajaran kepada murid-murid. Dan jika tidak mempunyai satu perlengkapan jadual pembelajaran yang baik, murid tidak dapat pengetahuan yang sangat lengkap dan efektif. Oleh itu, sebagai seorang guru yang berkesan, mereka perlu merancang jadual mereka macam mana mereka ingin memberikan pengetahuan kepada anak murid mereka. Pada zaman moden ini, terdapat pelbagai cara-cara yang lebih efektif yang boleh dijalankan oleh guru terhadap anak murid mereka. Pada zaman ini terdapat TMK, teknologi maklumat yang lebih baik, ataupun BBB, bahan bantu belajar yang lebih baik terhadap murid-murid. Oleh itu, sebagai guru yang seorang yang perancang yang baik, mereka perlulah menyediakan bahan-bahan serta jadual mereka untuk memastikan pengajaran dijalankan secara lebih efektif dan baik. Apa susahnya? Tunggu belajar. Apa tu? Duduk. Okey, bising lah. Saya akan
memasuki isi yang kedua dalam tanda keempat SKP yang itu, iaitu guru sebagai pengawal. Sebenarnya, guru dalam bilik belajar bukan sahaja ajar murid secara baik, malah kenalah mengawal tingkah laku murid yang terlalu melampau. Bising, guru haruslah memanggil mereka untuk mendiam, ataupun jika mereka membuat perbuatan yang nakal, guru perlulah menghentikan mereka. Bukan sahaja tingkah laku murid, malah guru juga berperanan untuk mengawal suasana persekitaran dalam bilik belajar. Contohnya, memastikan suasana bilik belajar berada dekat suasana yang harmoni dan sesuai untuk mereka menjalankan aktiviti PDPR. Selain itu, guru juga haruslah menjaga suasana bilik belajar seperti dari papan notis ataupun kebersihan di dalam bilik belajar. Semua ini juga sangat penting untuk memastikan suasana pembelajaran adalah sesuai untuk guru serta dengan anak pelajar. Akhir sekali, guru juga berperanan untuk memastikan kedudukan dalam bilik belajar. Sebagai contoh, murid yang lebih rendah haruslah berduduk di kat depan dan murid yang lebih tinggi haruslah duduk di belakang untuk memastikan papan mereka semua dapat tengok pembelajaran di atas papan ataupun guru yang kat hadapan. Ini memastikan pembelajaran dijalankan secara lancar, dan mereka telah memastikan suasana dalam bilik belajar boleh dijalankan secara baik. Ciri yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru yang berkesan seharusnya mengamalkan bimbingan akademik dalam proses pembelajaran dan pengajaran PDP-nya. Tujuannya untuk membantu murid untuk menguasai ilmu dan pengetahuan yang dipelajar dalam PDP. Yang pertama, guru harusnya memberi tunjuk ajar kepada murid untuk memberi murid menguasai isi ataupun pengetahuan-pengetahuan yang belajar semasa PDP dijalankan. Yang kedua, guru menjadi panduan kepada murid untuk menyelesaikan masalah yang timbul ataupun masalah dihadapi oleh murid supaya dapat menyelesaikan masalah secara efektif dengan murid. Yang ketiga, guru harusnya menggunakan sumber-sumber pendidikan yang diadakan dalam PDP semasa dijalankan. Sebagai contoh, kamus dewan ataupun surat khabar yang ada di perpustakaan ataupun di pusat sumber boleh digunakan semasa PDP dijalankan. Dan yang keempat, membantu murid menguasai isi dan pengetahuan selepas pengajaran akhir. Itu saja. Ayo. Yang keempat, guru sebagai pendorong. Guru boleh atau seharusnya memberi dorongan dalam minda ataupun emosi kepada murid untuk semasa melaksanakan PDP kepada murid. Yang pertama, guru boleh mendorong minda murid dengan memberi peluang kepada murid untuk memimpin sesuatu aktiviti yang dijalankan ataupun menjadi pemimpin kumpulan semasa PDP dijalankan. Yang kedua, guru dapat memberi peluang ataupun memberi peluang kepada murid untuk menyelesaikan masalah secara diri sendiri dengan berfikiran positif ataupun berfikiran kreatif supaya dapat melatih murid diri sendiri dapat berdikari dan juga menyelesaikan masalah yang timbul pada masa depan. Manakala dalam minda emosi, guru-guru seharusnya boleh memberikan dorongan emosi murid dengan memberikan galakan ataupun pujian semasa murid membuat sesuatu yang betul ataupun membuat sesuatu yang berjaya ataupun berjaya dalam apa-apa pihak, dalam apa-apa bahagian, dan juga memberikan dorongan ataupun pujukan kepada murid.
Terima kasih. Sama. Seterusnya, guru sebagai penilai. Guru sebagai penilai untuk mengenal pasti tahap prestasi akademik murid. Terdapat 5 elemen dalam guru sebagai penilai. Yang pertama, mengenal pasti murid. Yang kedua, mengenal pasti murid yang bermasalah. Yang ketiga, merancang. Yang keempat, mengajar. Dan kelima, menilai. Yang pertama, mengenal pasti murid. Maksudnya, mengenal pasti murid tahap prestasi akademik mereka, sama ada mereka mahir atau lemah dalam akademik tersebut, dalam subjek tersebut juga. Yang kedua, mengenal pasti murid yang bermasalah. Maksudnya, kita sebagai guru membuat satu ujian diagnostik untuk mengenal pasti murid yang siapa yang lebih mahir dalam subjek itu atau yang lebih lemah dalam subjek itu. Yang ketiga, merancang. Merancang maksudnya kita merancang bahan yang kita mengajar atau strategi mengajar mengikut kemampuan minat pengalaman murid untuk mencapai tahap optimal dalam sesi PDP. Yang kelima, mengajar. Cara itu mengajar penyampaian ilmu pengetahuan kepada murid amat penting sebab cara penyampaian yang tidak menarik perhatian murid tidak akan mencapai tahap optimal dalam sesi PDP. Yang kelima adalah menilai. Setelah menjalan sesi mengajar, merancang, kita haruslah menilai tahap murid kita sekarang berada di tahap yang mana, sama ada mahir, sama ada mereka dah mahir atau sederhana atau masih lemah dalam akademik tersebut. Yang seterusnya ada satu contoh bagi refleksi. Satu contoh kita boleh lihat di sini. Contoh 26 murid yang boleh berada sekelas di 25. Okey. So kita buat satu ujian. Terdapat 23 murid telah mahir dalam subjek ini. Tapi terdapat 3 murid lagi masih lemah dalam subjek ini. So kita sebagai guru kita haruslah mengajar mereka dengan cara personal coaching atau membuat satu kumpulan yang kecil kepada mereka. Okey. Bukan itu sahaja. Sebagai guru yang penilai, kita juga haruslah memberi motivasi kepada murid. Sama ada kita menyatakan apa yang mereka laku yang baik dan kita juga boleh menyatakan apa yang mereka boleh menambah baikan dalam akademik mereka. Ya, itu sahaja guru sebagai penilai. Akhir sekali, SKPMG 2 Tender 4 juga telah memberi implikasi yang sangat besar terhadap guru berjiwa pendidik. Salah satu implikasi terhadap guru iaitu dia akan membinakan sasiat guru yang cemerlang, seperti membinakan guru yang berdedikasi, yang sanggup berabdian masa diri sendiri untuk menyediakan bahan pengajar untuk yang lebih cemerlang, iaitu murid. Yang kedua, SKPMG 2 juga akan menghasilkan guru yang lebih bertanggungjawab untuk menunaikan janji diri sendiri. Yang ketiga, guru yang mempunyai ciri-ciri yang sasiat cemerlang akan memastikan penampilan diri sendiri sentiasa kemas, sopan dan juga bersih. Yang akhir sekali, guru yang cemerlang juga akan memastikan segi percakapan dan badan bahasa akan sentiasa bersopan dan memastikan budi bahasa juga tidak bertolakkan kasar-kasar kata. Itu sahaja SKPMG 2 yang memberikan implikasi yang amat besar terhadap guru berjiwa pendidik.